Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita dan tuan bilal kita, ahli jawatan kuasa surau An-Nur kita yang berkat ini, tak dilupakan ayahanda saya pun ada sama malam ini. Ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah ibu bapa sekalian, panjang lagi rupanya umur kita sehinggalah ke-27 Rabiul Awal, hujung dah bulannya kelahiran dan bulan Nabi hijrah masuk ke kota Madinah dan bulan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi bila panjang umur, tak ada apalah yang kita harapkan melainkan bertambah juga amal kita, bertambah jugalah istighfar kita kepada Allah. Tu yang tujuan kita minta doa panjang umur, sokmo-sokmo tu. Ada jemaah saya tanya tu, bagaimana caranya nak panjang umur? Saya kata tak ada cara lain. Kalau betul nak panjang umur, jangan berhenti bernafas. Bernafas sokmo, maka panjanglah umur kita gamaknya ya. Baik ibu bapa sekalian, malam ni nak menyambung pengajian. Lama dah Zul kita terputus pengajian di surau kita ni. Barangkali dalam 15 tahun dah ya. Kerana PKP ni lama sangat rasanya. Kita berhenti hari itu dekatnya kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut bagaimana Nabi terima wahyu umur baginda awal 40-an. Kemudian sebelum Jibril mari pada Nabi di guanya Hira itu, mula-mula Nabi didatangi mimpi dulu. Maknanya sebelum Jibril mari kepada Nabi bawa wahyu, wahyu yang diterima oleh Nabi berbentuk mimpi terlebih dahulu. Ni yang kita belajar dah ni. Mimpi ni kalau berlaku pada Nabi itu sah dah wahyu. Tapi kalau berlaku pada kita yang tidak Nabi ni, dia terbahagi kepada 3, kita dah sebut dah dulu. Sama ada mimpi awak malam tadi itu busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Seperti halnya satu orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dipanggil mimpi benar. Kategori pertama, busyra, kabar gembira Allah beri kepada awak tu. Kedua, boleh jadi juga awak mimpi malam tadi tu takut, terkejut sampai berpeluh, berdebar berasa. Itu takhwifu minasyayatin. Mimpi yang terhasil syaitan masuk dalam tidur, ditakut-takutkan kita sehingga kita bangun tidur pun teringat sangat, ya Allah, mimpi tadi. Ini pun boleh jadi juga. Dan ketiga, mimpi kita ibu bapa sekalian dipanggil hadisun nafsi, bualan jiwa hadis, bualan hak teringat sangat waktu jaga, terbawa-bawa di dalam tidur. Satu orang tengah malam kita tengok tak ada sebelah katil orang rumah kita. Kita kata ke mana pula orang tua ni, barangkali semayang tahajud gamaknya. Tetapi nak semayang tahajud macam mana ustaz? Sepanjang menikah dengan dia ni, semayang subuhnya pun usalli fardu subhi gajahi lillahi ta'ala, dah nak tahajud macam mana? Carilah kita dalam rumah, tak ada. Pergi tingkat bawah, tak ada. Rupanya berada di dapur. Ada di dapur orang rumah kita. Apa dibuatnya di dapur? Dinaiknya pengukur kelapa, pengukurnya tu, pejang matanya, kelubung kain pelekat, di atas pengukurnya pengukur kelapa.
Ini kita panggil mimpi, pejam mata mimpi, hadisun nafsi. Dia ada teringat satu benda waktu jaga, terbawa-bawa dalam tidur. Apa yang dia teringat sehingga naik pengukur kelapa tu, dia tempah motor tuan. Sudah 4 bulan tak sampai lagi kerana musim macam ni. Teringat sangat motornya, maka dia tasbih sebelum tidur. Motor. Tu yang terbawa dalam tidur tu. Ini dia panggil hadisun nafsi. Seperti kita mimpi apa dia? Berjumpalah mak kita, arwah ayah kita, arwah adik-beradik kita, terkejut tidur menangis kita. Itu dia panggil hadisun nafsi. 2 hari lepas saya terkelak sekejap. Cakap Terengganu tu mudah. Kuliah saya ni tak kira Kuala Lumpur ke orang Itali mari jadi jemaah, saya cakap Terengganu saja. Terkelak saya. Apa tu? Terlelap. Termimpi arwah moyang saya. Tu kata tuan, bila kejut tidur berair mata kita teringat Allah. Itu dia panggil hadisun nafsi. Tetapi Nabi kita mimpi apa? Kalau mimpi berlaku pada Nabi-Nabi sah dah, itu adalah wahyu. Dia tak macam kita ada kategori. Kalau Nabi wahyu terus dah. Apa Nabi mimpi? Selama 6 bulan. 6 bulan Zul lama, ya Allah, mimpi. Tiap-tiap malam Nabi bermimpi cahaya yang terang sungguh. Bila terbit fajar, Nabi bangun dari tidur, mimpi rupanya cahaya terang sangat dalam mimpi. 6 bulan berturut-turut. Sebab itu, cuba dengar betul-betul ni. Ada hadis menyebut, tiba-tiba mari teringat hadis ni. Rezeki kita lah nak dengar hadis ni. Saya pun dah lupa dah. Dengan kehendak Tuhan mari teringat ni. Ada satu hadis menyebut apa dia? Mimpi yang benar itu adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Ulang sekali lagi tu boleh. Mimpi yang benar itu adalah satu bahagian dari 46 bahagian. Satu palang 46. 1/46 bahagian kenabian. Apa maksud hadis ni? Barangkali kita dah sebut hadis ni di surau kita, tapi saya nak tanya balik jemaah kita. Pasal tengok tulis nota tu bukan main lagi ya. Bukan main lagi ditulis nota tu. Saya nak tengok apa yang ditulis. Nak tanya ni, apakah maksud hadis yang sudah kita belajar itu? Silakan. Baik. Maknanya jemaah lain ni dia memang wakilkan Zul ya untuk jawab malam ni ya. Gini tuan, betul Zul jawab, saudara Zul kita jawab ni betul. Maksud hadis ni berkait dengan Nabi mimpi ni. Mimpi yang benar itu satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Maksud dia Nabi kita bermimpi sebagai tanda kenabian baginda selama 6 bulan berturut-turut. Jadi 6 bulan tu dipanggil satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. 46 bahagian ni cuba kali 6. Maaf saya bahagi 6. 6 bulan dipanggil satu bahagian. Kalau 46 berapa bahagian tuan? 23. Sebab setahun ada 2 kali 6 bulan. 6 bulan setahun. 6 bulan 2 tahun. Nabi jadi Nabi berapa tahun? 23 tahun. Bermula umur 40, 13 tahun di Mekah, bakinya 10 tahun di Madinah, jadi 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun ada berapa kali 46 bulan? Boleh faham dah hadis tu? Ada 46 kali. 46 kali ya. Jadi 6 bulan fasa pertama itu adalah satu bahagian dari
46 bahagian kenabian. Boleh faham dah hadis ni? Boleh faham dah. Ya. Kemudian baru datang Jibril alaihi salam di Gua Hira. Waktu tengah malam. Ni orang tanya ni Zul. Jemaah tanya ni. Bapa wahyu mari tengah malam? Samalah Nabi Isra' Mi'raj pun tengah malam. Dia tanya orang, tak boleh ke waktu siang? Sebab kalau waktu siang orang masih jaga tak tidur, boleh tengok Nabi terbang, naik buruk terbang. Kan mudah orang beriman. Saya boleh tengok. Tapi tiba-tiba malam Zul. Ni nak menunjukkan apa kata ulama. Malam ni gelap. Sudahlah gelap malam, gelap pula dalam Gua Hira tu. Bertambah gelap ke tidak? Allah. Dalam gua ni kalau siang pun gelap dah, tapi cerahlah sikit, cerah-cerah tanah tu. Tiba-tiba malam dalam gua pula berganda gelap. Tambah gelap kejahilan masyarakat Arab ketika itu. Makna gelapnya berlapis-lapis. Wahyu mari nak menunjukkan apa? Nur yang membuka gelap itu, lapisan kegelapan itu. Mari waktu malam satu. Kedua, malam ni waktu apa dia? Manusia bertaqarrub pada Tuhannya. Manusia bertaqarrub, in bracket, nak jadi koho dekat, koho rapat dengan Tuhannya waktu malam. Kenapa? Sebab pertama Quran dan hadis cerita bab semayang malam ni ada fadilat dia. Semayang dah waktu mana pun dapat pahala belaka selagi bukan waktu haram. Tetapi kalau sebut awak semayang malam, dia ada khusus fadilatnya. Antaranya surah Isra' kita baca tu, wa minal laili, dan sebahagian dari malam. Tengok Quran guna kalimah sebahagian, minal laili. Tidak kata sepanjang malam. Tetapi Nabi SAW sepanjang malam. Nabi, kekuatan para Nabi ni tidak sama dengan kita orang awam, orang biasa yang tidak Nabi. Sebab itu riwayat kata Nabi kita berpuasa, puasanya wasal ataupun wisal. Boleh sebut dua-dua. Apa maksud puasa wasal? Puasa bersambung hari Zul. Pagi tadi tak bersahur Nabi, contohnya puasa sampai zuhur, sampai asar, sampai garik, tak buka garik tadi, tak buka. Sambung puasa Ustaz? Ya, isyak tengah malam masuk subuh. Kemudian sampai esok, sampai zuhur, sampai asar, maghrib esok tu baru buka. Tu dipanggil puasa wasal. Sahabat pun bila tengok Nabi puasa begitu, nak ikut. Tu iman sahabat dengan kita jauh. Batu sahabat dulu, sehingga Nabi kata tak boleh. Nampak tak? Punya nak buat ibadat. Nabi kata tak boleh. Ini hanya para Nabi seperti kami puasa begini. Itu beza sahabat dulu. Jauh dengan kita. Kita sebenarnya kalau walaupun jauh umur dengan Nabi, masa dengan Nabi, beza kita ni ibadat kita dengan ibadat yang dilakukan oleh Nabi sebenarnya sikit je, tak banyak beza tu, sikit. Sebenarnya sikit mana? Nabi sikit-sikit nak semayang, sikit-sikit nak semayang. Kita sikit semayang. Tu saya kata beza sikit tu. Awak ni kalau Nabi sikit-sikit semayang, sikit-sikit semayang, sikit-sikit semayang. Dah awak, saya sikit semayang. Sunat, qabliyah, ba'diyah. Dah macam mana tu? Tu pun kalau interview, TV3 interview dia, TV3, TV Hijrah interview dia. Awak nak masuk syurga apa? Syurga Firdaus. Sebelah Nabi. Tu yang lemah tu. Tapi amalnya ya, beza dengan sahabat jauh.
Jadi bila Quran kata wamina, sesuailah dengan kita. Sebahagian malam, biarlah tak sepanjang pun. Apa patut awak buat? Waminal laili, sebahagian malam tu, fatahajjad bihi nafilatan lak. Buka surah Isra sekarang. Fatahajjad bih, tahajudlah wahai ahli jemaah surah An-Nur fasa kedua sembang selatan yang suraunya dah baru. Contohnya saya mari tadi terkejut tengok surau kita tu, nampak luar begini. Tu pun katanya lepas kuliah ni ada makan-makan pula nasi Arab, ada kata ya. Nak katanya tuan tengah malam fatahajjat, bertahajudlah, bihi nafilah sebagai tambahan. Siang kan buat sembahyang dah, malam cari tambahan sikit. Bukan sepanjang malam, wamina, ambil sikit. Tu yang disebut ulama sepertiga malam, min thulutsail lail. Ayat Quran kata sepertiga malam. Waktu kita di Malaysia ni lebih kurang 3.5. Nak faham sepertiga malam mudah, saya terjemah mudah ya. Nak faham sepertiga malam ialah waktu tengah sedap tidur. Itu dipanggil sepertiga malam. Kan mudah belajar begitu? Sepertiga malam. Maka awak hendaklah tahajud, fatahajjat, tahajud. Apa maksud tahajud? Nak faham mudah ialah terkejut. Tahajud maksud dia terkejut. Takabur maksud dia tak takut ke kubur. Mudahnya belajar kuliah maghrib kita ya. Apa maksud tahajud? Terkejut. Terkejut kan? Awak terkejut tengah malam, bangun dah solat. Itu maksud dia. Apa maksud takabur? Tak takut ke kubur ni. Sebab tu dia besar diri. Berjumpa Tuhan kat mana? Awalnya di pintu kubur. Pintu akhirat tu di kubur, barzah. Jadi hendaklah awak bersolat. Cari bahagian awak nafilah sebagai sunat tambahan. Lak, untuk siapa sunat tadi? Laka untuk awak, tak ada berkait dengan orang lain. Hasan Al-Basri pernah sebut, dia kata apa dia? Tolong apa Ustaz? Jangan pernah kamu percaya kepada sesiapa pun kecuali amal kamu sahaja. Jangan percaya kau orang, jangan. Kalau ayah ni mati, awak mengajilah ke ayah 30 juzuk, anak kita pun berjanji. Buat surat Suruhjaya sumpah, mati stamp tu, berjanji. Dah habis surah Baqarah, lupa dah pada kita yang dalam kubur, dah jadi tulang, jadi tanah tu. Hasanul Basri kata apa dia? Jangan percaya siapa pun, walaupun anak saya Ustaz, ya. Walaupun isteri suami saya, ya. Sebab kita ni sunnahnya, sunnatullah, sunnah hidup. Adab dalam hidup ni kita akan dilupa orang sudahnya. Mesti berlaku. Cuma kita tak lupa Nabi. Nabi sudah 1500 tahun wafat. Kita masih nak tidur cara Nabi. Ambil tangan, lapik pipi belah kanan, menghadap kiblat, bacalah Quran Nabi tunjuk cara tu kita nak buat. Mak ayah kita tak sampai 1000 tahun meninggal, baru 15 tahun sudah. Banyak dah ibu bapa pesan pada kita? Banyak. Dah kita ikut belaka ke tak? Kita dah ingat dah pun apa yang dipesan. Ibu bapa pun kita lupa. Beza dengan Nabi ya. Jadi bila ibu bapa kita lupa, apa yang dapat kita belajar ni? Kita kat lagi bila mati anak kita lupa juga kita. Kena faham gitu tu. Bila faham begitu, barulah terbit kata Hasanul Basri, jangan percaya seorang pun. Dah percaya amal awak. Awak beramal, laka kata Allah. Tu untuk awak tu. Bukan untuk sekian-sekian, untuk awak. Sebab itulah katanya Hasanul Basri lagi, aku ni buat amal kerana amal ini adalah untuk aku, bukan untuk orang lain.
Beramal walaupun sikit je. Bebaskanlah ataupun jauhkanlah kamu dari neraka Allah sekalipun bersedekah dengan sebelah biji tamar. Kurma tu kerak dua, makan separuh, hak separuh lagi berilah siapa orang susah, walaupun sikit buat untuk amal kamu laka nafilatan lak, kata Allah, tambahan untuk kamu, bukan orang lain. Jadi malam gelap ya Allah turun wahyu simbolik. Selepas ini manusia akan dalam nur panduan cerah Islam dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sistem orang Arab jahiliyah ni maaf sebut, benda yang kita tak sedang fikir, itulah sistem mereka. Mereka menghasilkan generasi keturunan silsilah nasab tidak ada beza dengan haiwan. Boleh bayang tak? Manusia tak ada sistem nak menghasilkan zuriat nasab macam haiwan. Tak kira siapa, hak orang, anak orang. Ni jahiliyah. Dia panggil jahiliyah. Jahil yang berdoa lalu, bukan sikit-sikit ni tu dia. Seolah kalau bercakap kita, kalau sikit-sikit bolehlah kita terima. Ni siapa ya Allah? Itu dimaksudkan jahiliyah. Jahiliyah. Lalu khilaf di kalangan ulama bila turun wahyu pada Nabi. Ada kata 17 Ramadan, yang pasti bulan puasa. Kerana hadis Bukhari menyebut semua kitab-kitab samawi ni turun bulan puasa belaka. Puasa ke mana Ustaz? Sebelum kita puasa, orang dulu puasa dah. Puasa ni paling antara ibadat paling lama selepas solat. Ahli tafsir kata orang pertama puasa ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Tu bila Quran kata kama kutiba alal ladina min qablikum. Macam orang dulu puasa dah. Rupanya Nabi Nuh orang pertama puasa. Jadi bulan puasa ada dah bulan dulu. Ada. Tuang tahu tak? Sistem 12 bulan dalam setahun ni bukan orang putih buat. Bukan orang Yunani, Greek buat. Bukan orang Yahudi buat. Bukan. Dah siapa? Allah sebut dalam Quran. Inna iddatas syuhur. Dalam surah At-Taubah, satu-satunya surah tak ada bismillah tu. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan indallah, di sisi Allah, adalah Ithna Ashar, adalah 12 bulan. Nampak tak Quran sebut? Sudah lama sistem 12 bulan ni Quran sebut. Sesungguh inna iddatas syuhuri indallah Ithna Ashara syahra, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu di sisi Allah ialah 12 bulan. Sejak bila? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah mula-mula cipta langit bumi. Sistem masa 12 bulan dah. Kita tak wujud lagi. Nabi Adam belum buat lagi. Dia buat langit bumi dulu. Buat langit bumi, terus dia buat sistem masa. Setahun 12 bulan ya. Cuma kita pakai 12 bulan juga sekarang. Kenapa berbeza kita sambut hari jadi tu? Kalau ikut tarikh miladi kita ni bulan Zulhijjah saya lahir Ustaz. Tapi nak ikut tarikh orang putih, kadang kena bulan sekian, kadang kena bulan sekian. Kenapa? Kerana perbezaan syamsiyah dengan qamariyah. Tahun syamsiyah perkiraan dengan qamariyah. Sebab itu orang menikah, wa na'uzubillah, minta jauh, dia mengandung dulu. Alah, apa boleh buat, Tuhan apung belaka lah ni. Kalau anaknya lahir di bawah tempoh 6 bulan ya, 2 lahzah, maka anak itu tidak boleh dibinkan, dinasabkan kepada bapanya. Kalau lebih boleh. Ni perkiraan pula 6 bulan tu mengikut syamsiah ke qamariyah.
Ini nak kata ada beza tu. Sebab itu katanya Nabi SAW menjadi Rasul, ada riwayat kata umur 39. Yang kita belajar seumur 40. Ni sebenarnya perbezaan dari segi perkiraan Qamariyah dengan Syamsiyah. Nabi wafat, ada orang kata 60 tahun, bukan 63 tu. Kenapa? Ni adalah kajian, pandangan. Antara perbezaannya, kalau hak tak jauh sangat tempoh, ni kerana Syamsiyah dengan Qamariyah. Jadi kena cerita Syamsiyah Qamariyah ni panjang tuan dia. Hak tengah kita molek faham kerangka sirah jadi naik pening juga. Ya tak? Ya cukup. Tak boleh dah. Berhenti dah. Hak Syamsiyah Qamariyah, kita nak sambung sirah kita ni. Ya. Jadi sama ada 17 Ramadan kah atau 21 Ramadan, biarlah terpulanglah. Tapi bulan puasa. Mari Jibril, dia peluk Nabi. Peluk tu dia panggil rengkuh. Kalau nak terjemah daripada Arab tu, peluk yang jenis. Allahu Akbar. Peluk sungguh tu. Kita kalau peluk siapa naik takut tu, sambil dia kata Iqra, kemudian lepas Nabi, untuk Nabi ikut berkali-kali. Riwayat setengah kata 3 kali. Nabi ni jujur, Al-Amin, Siddiq, benar. Abu Bakar As-Siddiq dah. Nabi lebih dulu pada Abu Bakar, dipanggil orang Siddiq, benar. Kita mengaji bahasa Arab, terkadang kalimah syiddah yakni sa'du itu bila ada pada satu kalimah dengan syarat dan juga dengan bentuk dia lah. Ni bukan masa nak cerita nahwu, ni nak cerita mudah je. Dia akan membawa maksud sentiasa. As-Siddiq, Abu Bakar tu As-Siddiq, yakni Abu Bakar yang sama-sama sentiasa forever membenarkan. Itu maksud dia, sa'du tu. Musallamatul kadzdzab, Musallamah menipu sama-sama, Kadzdzab, Siddiq. Dah kalau orang tidur sama-sama, contoh tu dipanggil ngatuk. Terang sebut ngatuk, betul lah tu, betul ya, dia ni mengatuk sama, contohnya. Jadi Siddiq, Kadzdzab. Mudah mengajar sistem gini, mudah saja. Saya bahasa tinggi akademik, kita bukan orang, saya bukan orang cerdik, mengajar cara kapung gini sajalah. Satu orang boleh faham, saya dah sebut senang terus mengajar begitu. Nabi ni jujur. Nabi kata apa tu? Ma'ana biqari'in, saya tak pandai baca ni. Tengok Nabi sebut saya tak pandai. Saya tak pandai. Ustaz Wan Ainuddin tu, Allah yarham Ustaz Wan, uswah ya, Johan Qari tilawah antarabangsa Al-Quran tahun 2016, junior saya sangat, berhubung sama dengan saya 2-3 hari sebelum meninggal pun mesej lagi pada dia. Orang jujur. Semalam 2 malam lepas kita bicara online tentang beliau. Orang boleh tengok bicara online tentang beliau. Orang jujur mengaji sedap Johang dunia tak sampai 40 pun lagi. Tapi bila kita suruh tafsir Quran, Ustaz Wan, saya rajin gerepok buat bergurau ke dia kalau dalam bicara online. Selepas ni hantar baca Quran, hantar kena tafsir sikit, dia takut. Orang jujur, sana tak pandai, dia jadi naik takut. Tengok orang jujur, orang amanah. Kata Dr. Abu Rayyan cerita pada saya, tak banyak cakap. Ialah kita kenal pun tak banyak cakap. Apa dia kata pada isteri dia? Abi ni, bahasa diri Abi lah, kalau boleh selawat pada Nabi 10 juta tak apa dah. Allah. Meninggal menyapu siapa mari sebut meninggal, rebah meninggal. Mudah kita rasa macam tengah sehat hilang begitu aja. Kita rasa mudah ni.
Kawan-kawan kata berpeluh, tanda Nabi sebut orang soleh berpeluh. Siapa ke sini-sini berpeluh. Jumpalah tasbihnya. Tasbih automatik tekan. Hampir berapa tuan? Hampir 9 juta. Allah. Dr. Abu Rayyan cerita 2 malam lepas dalam bicara online. 9 juta tasbih. Orang tak tahu hingga mati. Tu jenazahnya diuruskan, disimpan, dipakaikan kopiah dia yang dia sepanjang mengajar Quran bulan puasa hitam tu. Mandi pakai begitu sudah. Selepas jenazah mati, Allah. Ni kita rasa apa sudah? Kawan kita. Kenapa tak? Kawan dekat kita. Solehnya Allah meninggal. Tu kita ni kalau mati esok bertemu kawan-kawan kita, berharap apa dia? Kenal lah kita ni dah kawan atas dunia dulu. Hak korang soleh sikit. Berdoalah pada Allah. Carilah saya ni kalau tak ada contoh begitulah. Ibu bapa sekalian. Jadi Nabi jujur, Nabi kata saya tak pandai baca. Kita tak kalau nak mengaku tak pandai, ni tabi'i manusia payah tu. Nak mengaku tak pandai payah. Sebab tu kita tak buh orang nampak kita tak pandai tu, kita pakai kuk tu peng banyak di poket, nampak cerdik sangat dia tu. Rupanya orang jujur ni lain je. Bila jujur lain dia tenteram, dia tak ada. Orang jujur hati dia tenang. Saya tak pandai ustaz, mudah. Maka tak lama turun wahyu pada Nabi. Nabi pun dapat 5 ayat pertama tu. Timbul pula soalan orang mengaji sirah. Kenapalah kita baca Quran mula-mula buka surah Fatihah, tak buka Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Patut ikutlah cara Nabi turun tu. Rupanya penyusunan Quran ni Nabi tunjuk. Walaupun Iqra turun, kena duduk situ. Nabi yang tunjuk. Jadi Quran yang ada dengan kita ni adalah petunjuk Nabi kat mana nak susun, nama surah, ayat berapa. Faham dah lah tu? Faham dah? Kemudian Nabi balik dalam keadaan takut. Tak takut apa? Tengah malam dalam gua dipeluk, tak nampak benda, dengar suara. Kita tak usah kata dalam gua lah. Kita mari ni. Mari nak malam qiyamul lail perdana sempena 10 akhir Ramadan. Akan bermula surah An-Nur ni pukul 4 pagi. Kita mari awal pukul 3. Mari pukul 3, tengok sebelah tabir perempuan tu kan, tabir tu nampak ada orang awal sangat mari sebelum kita. Kita pun tengok, dia pun tengok kita. Kita tengok, dia tengok kita. Tengah tengok dia kata apa? Iqra. Lari kita tu. Bukan dia bunyi suara apa, dia kata Iqra, macam sirah kita belajar. Iqra. Lari kita. Tu dalam surah. Ni dalam gua dipeluk dengan suara Iqra. Nabi kata riwayat ketakutan. Balik Nabi kata apa? Selimutkanlah aku. Tak ada perkataan nak cerita, tak tahu ketakutan. Selimut saya. Maka Khadijah lah, Ummul Mukminin kita, mak kita ni Khadijah. Saya melawat makam Khadijah tu di Mekah, menangis. Terkenang apa dia? Satu lah kita baca sirah tu. Inilah orangnya yang tak lepas dari mulut Rasulullah. Sayang sangat Nabi. Meninggal di Mekah sedang suaminya meninggal di Madinah, jauh tu ya. Satu kalam yang disandarkan pada Khadijah. Khadijah pernah kata, ni kalam ni disebut dalam syair Arab. Khadijah kata, habis dah harta semua untuk Islam. Beliau wanita bangsawan kaya, nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Dari segi panggilan kekeluargaan, sepatutnya dipanggil Khadijah ni oleh Nabi mak sepupu ke, mak dua pupu ke, dari segi nasab. Sebab moyang Nabi bertemu saudara dengan datuk dia, bukan moyang sama moyang, jadi pakat mak.
1/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Allah tu. Tuan pergi ke Mekah sekarang, kira bangunan, factory, harta luar negara berapa pound sterling pula nilai yang dia. Harta Ismail ulang raja di luar negara sekian senarainya. Di bursa saham sekian. Contoh kita kata banyak sangat, harta banyak. 1/3 miliknya Khadijah. Tuan boleh bayang tanahnya, bangunannya, perniagaannya. Kaya tu. Bila saja Islam datang, habis untuk Islam belaka. Itu pun Khadijah kata apa dia? Kalau saya mati, dah tulang saya ni dah jadi tulang. Kalau laku jual lah. Masuklah tabung Islam pitih tu. Saya ingat Tok Guru saya di Kampung Baru, Allah yarham, Pak Yazid, Kampung Baru, kenal lah tuan ni. Apa kata Pak Yazid? Aku ni kalau mati, tiba-tiba laku, dak tulang aku ke sekian jual, pitih hak laku tu masuk tabung Islam tu, dalam tabung masjid ke. Siapa begitu? Khadijah. 1/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Waktu saya pergi ke Mekah satu masa hari tu, kebetulan yang menyambut saya nak berjumpa dengan saya pun nak berjumpa dengan beliau ialah anak kepada Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili orang kenal lah, orang mengajar dalam Masjidil Haram, ulama Jawi kita, orang alim lah. Anaknya saya pun nak jumpa, tah macam mana dia nak jumpa juga saya, mungkin orang berkenal sama kenal begitulah. Bila jumpa dia kata, Tuk nak makan. Syekh nak makan apa? Saya kata terpulang lah. Saya nak makan dhab. Saya kata sup dhab nyebuak. Mari atur ke hotel makan. Makan dia cerita saya, Syekh Tuk tahu tak? Tahu apa? Kawan saya di Mekah ni jadi kaya serta merta. Saya kata Allah, rezeki dia sungguh kaya ke mana? Dia ni kerja polis. Tiba-tiba Allah beri kaya tuan serta merta. Berarti dah lah kaya. Macam kita kan, bila dah pitih banyak, dak mari dah lah surat. Buat apa nak contohnya? Jadi dia berhenti dah kerja. Kenapa? Kaya serta merta, mengejut kaya. Saya kata guana jadi kaya mengejut. Satu hari dia iring Raja Mekah, Raja Saudi nak mari Masjidil Haram. Tah apa silap ditampar oleh Raja tampar dia. Tak lama rupa-rupanya tersilap orang. Tapar dah tu salah orang. Itu yang lemah tu. Pukul dah tersilap orang. Maka Raja Mekah lah sebagai tanda minta maaf, beri dia tanah di Saudi. Dah Raja Mekah, Raja Saudi, Allah pitih tak habis tu, beri kaya. Menjadi kaya serta merta. Jadi kaya tu tak apalah. Apa kawan dia kata, kalau lah tahu begini kena tapar sokmo tak apa. Tuhan bayang tu. Kena pukul sokmo pun tak apa, sebab kena 1/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Nabi kata selimutkan saya, selimut. Khadijah selimut, Khadijah duduk tepi Nabi. Tak tanya apa sehingga Nabi cerita sendiri. Cerdik Khadijah ni. Ya, alah, beliau pun bonda Khadijah kita ni pernah mengalami perkahwinan 2 kali. Semua bercerai mati. Khadijah ni comel, tinggi lampai, orang comel. Dah kalau comel, buat apa sampai 2 kali, 3 kali pernikahan dengan Nabi, 3 kali. Pernikahan ketiga. Kenapa sampai 3 kali? Sebab masing-masing mati belaka. Suami pertama, kedua mati. Bila mati ni tuan, terpaksa bercerai, mati. Itu berkahwin dengan Nabi. Berkahwin dengan Nabi, Nabi ada anak tiri bernama Hindun, anak Khadijah. Anak tiri Nabi. Hindun bin Utbah pula adalah hak suruhnya Wahsy ibn Harb bunuh Khadijah, bunuhnya Hamzah, pak saudara Nabi tu yang belah jantung. Tu Hindun binti Utbah, nama Hindun juga. Ni Hindun anak tiri Nabi. Hindun lain pula, jangan tukar tu. Maka Khadijah pun dengar sehingga Nabi cerita sendiri. Aku takut, kata Nabi.
Allah Nabi manusia macam kita. Aku takut. Khadijah tak tahu lagi takut apa, tapi orang cerdik. Dia kata apa? Tak ada apa nak takut. Awak orang baik kan? Beri makan orang susah, jaga anak yatim, berkawan dengan fakir miskin. Tentu hak baik-baik saja Allah beri pada awak ni. Diberinya sejuk hati Nabi tu. Barulah Nabi cerita. Rupanya kita baca sirah ni, jauh ya Khadijah dengan bini kita di rumah ya. Jauh, ya Allah, jauh. Kita pergi macing kolam udang sebelah zoo negara tu contohnya. Tengah-tengah macing, kita dengar suara, kita kena sampuk di suara. Ustaz buat apa tu? Contohnya. Tengah malam, takut kita tuan. Malam Jumaat keliwung pula. Balik kita di rumah. Bila balik di rumah, kita kata ke bini kita, selimutkan saya. Mari selimut saya ni. Ada bini kita nak selimut, kita duduk dekat picik comor minyak panas di betih. Tak ada. Bini kita kata apa dia? Aku kata dah jangan pergi kan? Oh, beza benar. Dengan Khadijah beza benar. Khadijah kata tak ada apa takut. Awak orang baik. Dengan fakir miskin awak berkawan, orang susah awak beri makan, anak yatim awak buat baik. Mesti hak baik saja Allah balas. Itu tenteram Nabi. Maka Nabi cerita sekian, orang pertama beriman kepada Nabi ialah bonda kita Khadijah. Tu yang Nabi sebut bila Khadijah wafat. Apa antara Nabi sebut? Dialah orang pertama membenarkan aku di saat orang lain kata aku pendusta, menipu. Itu yang Nabi ingat sangat Khadijah. Ingat sangat Nabi pada Khadijah. Esok Khadijah buat rawatan susulan. Dari segi psikologi lah, dah Nabi takut malam tak digelapkan tengah malam, takut selimut. Bawa Nabi pergi jumpa sepupunya seorang ahlul kitab, makna orang alim dalam kitab Taurat, Injil, Zabur pun dalam kitab tu juga. Dalam pengkajian ilmu comparative religion ni, kalau Bible tu dia ada Old Testament, itu dia anggap Taurat. Old Testament ni pula 5 kitab awal depan tu saja yang dia anggap Taurat, walaupun Old Testament ni tebal. Hak 5 nak beri faham mudah ya. 5 juzuk tak betul, saya buat contoh perkataan tu nak beri faham je. 5 juzuk hak depan mula-mula itu dia anggap Taurat. The book of Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus and Deuteronomy. Ni dia anggap Taurat. Kan bunyi international sikit kuliah kita malam ni surah An-Nur ni pasalnya live ni. 5 kitab awal ni dia anggap Torah dalam Old Testament. New Testament tu perjanjian baru, Ahdul Jadid. 4 gospel awal, the Gospel Saint Matthew, Mark, Luke and John. Injil Mata wa Markus, Luqa wa Yohana. Dalam Injil Arab disebut begitu. Ni dia anggapnya Injil. Mereka anggap, kita tak percaya pun. Ada juga dalam kitab mereka itu satu surah namanya Psalm. P-S-A-L-M, Psalm ni Zabur. Jadi dianggap Bible hak dalam hotel tu orang buka laci tu ada belaka situ Torah, Zabur, Injil. Mereka percaya begitu, biarlah tak ada kaitan dengan kita. Jadi ahlul kitab yang mahir ni, kitab-kitab ni dulu, Zabur kah, Taurat kah, Injil, antaranya hak paling senior di Mekah Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, tua sangat dah, mata dah buta, dah kelabu, dah nampak apa, dah selaput. Allah takdirkan nak dia ni pahala, nak jadi baik, nak jadi amal yang soleh. Sewaktu mata dia masih segar, dia salin kitab Taurat tu. Dia saling sehingga sebanyak mana Tuhan nak pahala pada dia, barulah mata dia dah tutup, terhentilah dia. Dan dia ni ahlul kitab yang beriman. Antara ahlul kitab yang beriman
yang bila dengar beritanya mati sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis Nabi, lalu Nabi berdiri dan solat jenazah ghaib kepadanya. Siapa? Siapa? Raja Habasyah, Najasyi Al-Ashamah. Raja Habasyah tu yang kita orang Islam dihambat, dihalau orang Mekah, bukan kita hijrah sekejap ke Habasyah. Raja Habasyah lindung kita. Ni dipanggil Ahlul Kitab tapi beriman. Mereka ni mati selamat di akhirat. Dalilnya Nabi solat jenazah ghaib pada dia. Orang kafir boleh semayang jenazah? Tak boleh. Al-Quran sebut dalam surah Taubah tu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu semayang seorang habuk pun pada mereka sampai bila-bila. Wala takum ala qabrih. Usah awak nak semayang, awak berdiri depan kubur berdoa, ya Allah selamatlah mak aku tu dak dah mengucap aku ni dah masuk Islam. Tak boleh. Kamu dah tu. Kafir putus hubungan walaupun ada hubungan nasab atas dunia. Hubungan nasab pak saudara Nabi lah dengan Nabi, nasab. Tetapi hubungan kita ni adalah rupanya tauhid. La ilaha illallah tu Nabi sebut mudah. Man qala la ilaha illallah, siapa mengucapkan kalimah tauhid tadi, hujung dah nyawa dia mati atas kalimah itu, dakhalal jannah, akan masuklah dia dalam syurga. Masuklah dia dalam syurga. Mana situ kerana apa? Bukan kerana nasab. Saya anak Tok Qadhi ni jangan main-main. Tak. Kerana tauhid. Jadi Ahlul Kitab Waraqah bin Naufal ni bila dia dengar Nabi cerita semalam saya dalam gua, mari satu benda tak nampak, peluk saya, suruh baca. Yang disuruh baca benda ni lah yang saya ikut. Teringat saya terpahat dalam dada. Betul Al-Quran sebut bila wahyu turun Allah melekatkan dalam dada Nabi. Bila Waraqah dengar, Waraqah kata apa dia? Dia tasbih lah. Kalau macam kita Allah, 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 Allah. Kalau kita, dia tasbih cara dia, Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Wahai suci, 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 suci. Makna benda molek ni, molek, molek. Dia kata yang datang kepada kamu itu, yang datang kepada kamu itu, itulah yang pernah datang kepada Musa alaihi salam. Hak mari padamu tu Musa pernah mari dah. Pernah mari dah. Dia ada istilah di situ. Dia ada istilah situ. Gelaran bagi Jibril tu. Ya, gelaran kepada Jibril tu. Ini yang telah mari pada Musa pun mari juga pada aku. Aku berharap, tengok Ahlul Kitab yang benar kata apa dia? Waktu orang lawan mung nanti aku masih kuat untuk tolong, untuk bela. Paling tidak bela dengan apa? Orang kenal aku ni ahli akademik, Ahlul Kitab. Aku boleh kata, jangan kata dia tipu. Mengikut kajian memang benar. Aku nak jadi orang begitu. Tapi meninggal dulu beriman dia. Beriman dia. Sebab itu katanya dalam kajian Muqaranatu Adiyan ni, nama lain bagi Jibril ialah Namus. Namus ni mengikut Yahudi, Namus, Namus. Salin ni tuan tak pernah saya sebut ni dalam kuliah. Tuhan nak beri rezeki mari teringat. Tak ada orang tahu ni. Kalau adalah hak tahu surah kita. Namus, nama lain bagi Jibril mengikut pengajian Muqaranah. Namus. Sebab itu dalangnya Taurat Yahudi dia sebut kononnya Isa berkata pada Bani Israel, jangan kamu datang menyangka untuk aku hapuskan Taurat Musa. Dah Musa mari sebelum aku ni Isa. Bukan aku datang untuk menghapuskan Namus. Tengok disebut Namus juga. Tetapi datang untuk menyempurnakannya. Namus dalam pula kitab mereka ni adalah Taurat. Namus dalam sirah kita ni adalah Jibril. Rupanya Jibril menurunkan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Makhluk paling amanah,
paling terpercaya atas langit. Siapa? Jibril. Menurunkan wahyu kepada manusia paling terpercaya atas dunia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad al-Amin. Ya ibu bapa sekalian. Maka bermula kenabian. Cuma kenabian ni dia ada fasa dia. Pertama, fasa menerima wahyu, lalu berdakwah secara diam-diam. Kemudian turunnya fasa berdakwah tak boleh diam dah, kena terang-terang. Selama 3 tahun Nabi dakwah diam-diam di rumah Al-Arqam bin Arqam tu, rumah sahabat. Dia waktu mana Zudi belajar? Sebelum subuh, tengah malam sampai dekat sebelum fajar mereka belajar, kemudian balik rumah Al-Arqam bin Arqam. Berlangsung 3 tahun. Lepas 3 tahun umur Nabi 43, turun ayat daripada surah Syu'ara juzuk 19 tu. Selepas surah Furqan tu, sekarang balik tengok apa surah Syu'ara sebut. Ayatnya Allah perintah Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu. Bila sebut kaum kerabat, Arab ni nasab dia bertemu, bersambung tuan. Dengar hak ni, dengar hak tu, makna kena terang dah. Mana inilah isyarat selepas ini dakwah mesti terang-terang. Tu Nabi panggil semua tu. Nabi panggil, mari. Siapa panggil? Muhammad. Ada benda besar ni. Sebab apa? Orang paling terpercaya, jujur, tak pernah tengok kedai kopi, arak, tak pernah mabuk, tak pernah berdusta, tak pernah angkat suara. Tahu tak tuan, bila Nabi sebut gini, bukan di kalangan aku mereka yang melaknat, memaki. Nabi sebut tata cara kita bercakap orang Islam. Jenis melaknat, bukan, kami tak ajar begitu. Ni nak satu inzar, amaran Nabi. Kalau ada orang bercakap kasar, Nabi kata, bukan, kami tak kenal orang gini, bukan kalangan kami. Siapa begitu Nabi nak ajar kita? Ataupun memaki, guna perkataan kasar. Kerana perkataan memaki, melaknat ni kebiasaan Arab. Orang Arab biasa memaki, laknat. Cuma riwayat kata mereka tengah bercakap kotor, memaki, cakap kasar, bila nampak Nabi lalu mereka diam. Nampak tak tuan? Nabi punya credibility tu, Nabi punya orang kata personality tu. Bila nampak Nabi, diam dulu, jadi segan. Macam kita lah kalau isap rokok tak. Saya dah isap rokok tuan, alhamdulillah. Kalau isap rokok, tiba-tiba tu imam lalu, tak teriman lah, kita pun Allah segarnya. Terus kita buang rokok segerik tu, ganti rokok daun dia. Sebab dah teriman rokok daun, rokok daun saja. Segang tak ada. Kita main dan ngaji, tiba-tiba lalulah qadi daerah, Allah segangnya. Dia tak kata apa-apa, dia kata main dan ngaji, buat apa tak pakai ihram sama? Kita pun Allah segangnya. Dia tak marah, cuma dia sebut tadi tu macam begitulah. Bila Nabi lalu, maka mereka ni akan rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi panggil, mari ramai orang Mekah. Nabi tanya dulu, kalau saya kata belakang bukit ni ada musuh dah siap sedia nak serang kita, tunggu nak naik bukit, terjun je, awak percaya tak? Mereka kata, percaya. Apa pula dah percaya? Yang cakap awak ni Muhammad. Apa pandangan kamu pada aku? Kamu orang jujur, amanah. Makna kami ni terasa bila adanya kamu di sini, macam ni syair Arab sebut, seolah-olah Muhammad tak layak duduk di Mekah. Kalau orang Mekah gini perangainya, terlepas seorang sini orang baik. Tu Nabi kata, wallahi demi Allah, inni rasulullahi ilaikum, aku ni rasul Allah kepada kamu. Dia orang dah mula dah. Kata setengah ahlus siyar, mereka percaya Nabi Muhammad ni Nabi. Percaya tuan.
Tapi tak boleh terima sebab apa? Kalau mu ikut Muhammad, bermakna kedudukanmu jatuh. Nampak tak? Orang musyrikin ni dia bukan tak percaya Nabi, percaya. Tapi kalau aku ikut, aku hak ranking tinggi, mu ikut Muhammad, jatuh. Kedua pula, kita hak jenis meniaga, jual bahala, jual sekian begini apa semua kali, tak ada untung dah. Banyakkan mereka menolak ni kerana apa? Kerana materialistik. Tak ada keuntungan, kedudukan kita jatuh. Kita tak boleh nak bersuka macam biasa dah. Ni tuan, kalau kita kaji bagaimana fasa dakwah Nabi bermula 43 tahun setelah turun di surah Syu'ara itu, rupanya kebanyakan orang Arab ni menolak Nabi bukan sebab tidak percaya. Bahkan mereka percaya, orang jujur, orang benar. Tetapi kerana apa? Kerana kepentingan mereka akan terjejah. Tamat dah Zu kuliah kita Zu. Tamat dah kuliah kita Zu ya. InsyaAllah ibu bapa sekalian, kita akan sambung nanti pula. Berakhirnya sirah kita hari ni umur Nabi 43 tahun. Nanti kita sambung bagaimana umat Islam dihalau daripada kota suci Makkah. Lebih kurang riwayat setengahnya kata 12 orang, diketuai oleh Uthman, sahabat lagi menantu Nabi, dan isterinya puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhijrah ke Habasyah, dilindungi oleh ahlul kitab, rajanya Najasyi al-Ashamah yang wafat pada tahun 8 Hijrah, menangis Nabi, berdiri baginda lalu solat jenazah ghaib kepadanya. Ni antara dalil kita kalau menerima berita kematian jauh Mekah ke musim PKP tak dia pergi, walaupun dekat tapi tak dia pergi, terhalang nak pergi atau jauh, maka dalil di sini menunjukkan boleh solat jenazah ghaib. Cuma zaman Nabi nak sampai berita pada Nabi wafat tu tentu 2-3 hari. Timbul pula persoalan fiqh di situ, berapa hari kita boleh solat jenazah ghaib. Setengah ulama kata sepanjang tempoh bertakziah. Takziah berapa lama? Contoh sebulan atau 3 hari atau seminggu. Orang jumpa kita, takziah lah, saya baru tahu semalam ya mak awak meninggal. Boleh solat jenazah? Boleh lagi. Setengah riwayat kata begitu. Setengah pendapat kata selama mana awak tak tahu, tiba-tiba baru tahu. Setengah kata baru tahu, Allah, terus solat jenazah pun boleh. Macam orang beritahu kita, awak tahu tak Laksmana hantuah mati dah, Allah mati bila? Dia tak tahu. Berat benar orang begini ni, patut dihalau daripada Malaysia ni kerana berat sangat sejarah ni. Bila mati Laksmana tu? Lama dah. Dia pun solat jenazah kerana baru tahu. Nak buat contoh, ada riwayat, ada pendapat kata kalau baru tahu boleh. Tetapi sepanjang tempoh bertakziah, berapa hari boleh solat jenazah. Itu yang Nabi buat kepada Najasyi al-Ashamah, raja Habasyah yang melindungi kita umat Islam itu. Kita sambung nanti situ ya. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Billah rabbil alamin.